Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 31 Mei 2022, kita dapat meneruskan pengajian kita tafsir surah Ad-Dukhan. Tafsir surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan sambung pada kali ini bermula ayat 34. Ayat 34 sehingga ayat 39. Ayat 34 sampai ayat 39 iaitu Allah SWT menceritakan kepada kita tentang puak-puak kafir engkar bangkit semula pada hari kiamat. Bagi dia tidak ada. Mati hanya sekali, hidup hanya sekali. Sudah mati jadi tanah, hancur lebur, habis. Episodnya berakhir di situ bagi dia. Kemudian Allah SWT bandingkan puak-puak kafir Mekah yang engkar dengan kaum Tubba'. Nama kaum di Yaman, nama dia Tubba'. Jadi puak-puak Tubba' telah binasa sebab engkar perintah Allah. Puak Quraisy juga akan binasa kalau ikut jejak yang sama. Kemudian akhir ayat Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang dalil yang jelas tentang kekuasaan Allah untuk mengembalikan manusia hidup semula selepas mati. Akan dikumpulkan balik, akan dibicarakan dan akan dipersoalkan semua perkara yang dilakukan di atas dunia ini. Baik para jemaah sekalian, itu sedikit muqaddimah tentang ayat yang kita akan baca pada kali ini. Kita mula dengan bacaan ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Tengok bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1089. Edisi Jawi. Jawi punya 1089. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna haula'i la yaqulun إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق
ولكن أكثرهم لا يعلمون. Balik semula kita kepada ayat 34, tafsir ayat 34. Inna haula'i la yaqulun. Berbalik kepada kisah kaum musyrik penduduk Mekah, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, sesungguhnya mereka ini akan berkata. Puak kafir ini akan kata apa? Akan berkata kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada pengikut-pengikutmu. Ini puak kafir ni tak percaya kepada hari kiamat, dia akan cakap dengan kefahaman dia. Ayat ini dan berikutnya kita pergi kepada munasabatul ayat, susunan ayat. Dalam ayat yang lepas, ayat 13-14, Allah cerita kepada kita tentang puak-puak musyrikin lari, tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. In anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Thumma tawallau anhu. Mereka lari, tak mau ikut. Diikuti dengan ayat 16, haddadahum. Allah Ta'ala bagi amaran pada mereka, yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Allah kata pada hari itu, hari Allah Ta'ala akan ambil tindakan kepada orang kafir. Kemudian datanglah contoh Fir'aun berlawan dengan Nabi Musa, akhirnya Fir'aun mati. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan di sini, iaitu puak-puak kafir bercakap juga, tak mau juga, masih lagi dalam keraguan, tak mau terima juga hujah-hujah, tak mau terima juga nasihat, tak mau terima juga bimbingan. Allah Ta'ala nyatakan di sini kata-kata buruk mereka, kefahaman salah mereka. Inna haula'i la yaqulun ay kuffara, inna kuffara Quraisy. Mereka akan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dasar mengingkari apa? Mengingkari adanya kebangkitan semula hari kiamat, tak percaya dia. Apa hujah dia? Tengok hujah. Hujah dia ayat 35. In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Mati hanyalah mati kita yang pertama sekali je. Mana ada mati banyak-banyak? Apa cakap? Oh, marah dia. Dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi di sesudah itu. Tak ada. Tidak ada dibangkit semula, tidak. Jadi kepahaman dianya, mati sekali, mati dunia dulu, tidak ada lagi kehidupan selepas daripada mati. Siapa kata? Puak-puak kafir kata. Mana dia tak ada, bagi dia ni tak ada. Manakala kita senang atas dunia dulu, merasailah kesenangan. Kalau susah atas dunia dulu, sajalah hidup ni, tak ada apa-apa. Jadi ayat ini menunjukkan kepada mereka, puak-puak kafir Quraisy ataupun segala kafir-kafir yang ada sebelum daripada ini, semuanya mendakwa bahawa tidak ada kebangkitan semula. Dalil dianya apa? Dalilnya kita hidup ni hanya sekali. Kita hidup hanya sekali je. Mana ada hidup banyak-banyak? Sebab dalam ayat yang lepas, mereka juga telah menunjukkan keangkuhan. Fir'aun juga tunjuk keangkuhan. Akhir sekali mati belaka bawa dia, meninggalkan harta yang banyak, meninggalkan gedung-gedung dan pokok-pokok kebun-kebun. Jadi buat ni pun sama juga. Wa ma nahnu bimunsyarin. Dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi sesudah itu. Tak ada. Maknanya nahnu, kita tidak, ma nahnu bimab'usin, kita tidak akan diikut.
Sedap juga hujah dia. Hujah pening kepala dia tu. Dia kata apa? Tengok ayat 36. Buat kafir kata apa? Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Jika tidak, dia kata, hey Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak tunjuk juga hujah kamu, nak kata kita hidup balik semula lepas ni, ada kebangkitan semula, fa'tu bi abaina, maka bawalah datuk nenek kami yang telah mati. Hak mati dah tu, biar bangun kat dulu. Ini semua orang pergi tak pernah balik-balik. Awak kata balik semula. Apa ni? Buat kafir dia guna ayat hujah pening kepala dia tu. Mana kalau kamu benar, kalau betul kamu orang yang benar, pergi panggil semula tok nenek kami yang sudah mati tu, biar bangun mari. Tok nenek mari balik, cucu, wahai cucu cicikku, awal, mesti panggil awal kan? Ini kita ni bakit semula. Puak kafir dia ingat ke hujah dia tu mantap sangat. Ingat dia kuat sangat dah hujah dia tu. Boleh berhujah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini para pelajar tulis ditafsirkan juga dengan ayat surah Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ayat 25 dengan ayat 26. Allah kata apa? Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Apabila dikemukakan kepada mereka tanda-tanda yang jelas, hujah-hujah yang mantap, illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Wak mari tok nenek kami hak mati dah tu kalau betul. Sama ya hujah dia. Hujah buat kafir ni mana-mana pun itu jelah hujah dia. Dia tak pandai nak berhujah dengan hujah lain. Hujah dianya orang mati dah tak pernah balik. Orang kalau sudah sombak kepala, tertutup dia punya mata hati dia, tak usah marilah apa saja pun. Buat mari hujah ke, buat mari apa dalil ke, bawa apa saja pun, begitulah keadaan mereka, tetap tidak menerima, duk main buat mari tok nenek, pergi duk balik semula hak sudah mati. Nak kata apa? Ni puak-puak kafir ni. Allahul musta'an, kita kata Allah, kita minta pertolongan dengan Allah lah untuk menyelamatkan kita daripada kesesatan. Tu buat kafir dulu. Yang kita bimbang hari ni pula. Ni, sekarang ni zaman video mudah video ni. Dia pergi mana-mana pun dia tunjuk video. Lepas tu dia buat video pendek dipanggil TikTok. Di kubur bawa tasbih. Giduk gantung di batu ni saya Tok Ayuh. Tok Ayuh sempena Ramadan ni saya bawa mari tasbih wi ke Tok Ayuh. Tok Ayuh sebelah wi juga. Gi duduk cakap, kata pelik. Kemudian suruh orang mati tu doa ke dia nak puasa ni. Alhamdulillah. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, tak usah duk banyak sangat main benda-benda khilaf. Kalau benda tu boleh mengundang benda yang bahaya, boleh membawa kepada kerusakan akidah, kita sekat lah. Dia panggil saddu zara'i, sekat buat-buat tu yang duk main. Ini main. Puak kafir dulu tak percaya bangkit semula. Orang Islam hari ni pula pasal jenis hidup main ke kubur. Tok Ayuh dalam kubur tu boleh bagi pertolongan kepada dia pula. Maknanya kita kata bahaya. Kitanya tidaklah manhaj kita ni nak menjatuhkan hukuman orang ni sesat, orang ni kafir, orang ni ahli bidah, tidak. Tetapi kewajipan para pendakwah menyatakan perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang kepada kesyirikan, mengundang kepada khurafat, mengundang kepada bidah. Itu tanggungjawab ustaz, tanggungjawab pendakwah. Kalau hak ni pun tak boleh sebut,
Bila kita sebut benda ni berbahaya, kita dilabel mengkafirkan orang, itu juga perbuatan yang cukup gulu, kata. Jadi kalau kita tak nyatakan benda yang salah, benda-benda yang syubhat, yang orang tak kesamaran, dia ingat macam boleh je tapi benda tak boleh, ataupun benda macam boleh, nampak macam baik, benda tu sebenarnya salah. Kalau yang tahu tidak memberi penjelasan, bagaimana orang masyarakat awam nak tahu? Jadi kita kena ingatlah, bukan semua orang tegur tu orang menghukum, tidak. Kita lebih kepada mendidik, menyampaikan amanah, menjelaskan kepada masyarakat perkataan, perbuatan yang boleh bersiko tinggi. Risiko dia tinggi, mana kalau silap ini, dia akan pergi kepada perbuatan yang kekufuran, kerusakan akidah dan sebagainya. Karena itu saya selalu ulang, tuan-tuan dan puan-puan, dalam masalah ini bacalah kitab Muqaddimah Mesti ke Hadis, yang jilid yang pertama Mesti ke Hadis, dalam bab perkara-perkara yang boleh merusakkan akidah. Baca kitab ni, kitab Malaysia, ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Setiap waktu bila nak ulang cetak, Perdana Menteri akan tanda tangan. Tiba-tiba kita buat main-main je dengan benda-benda macam ni. Jangan. Bila benda-benda orang buat ritual, benda-benda yang boleh menimbulkan khurafat, ada pula orang backup. Dia kata tak ada masalah, itu dia panggil marketing, pelancongannya tu nak suruh orang pergi ramai. Pergi ramai tanpa kawalan akan jadi benda yang pelik. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada cerita puak kafir tadi. Nak suruh balik semula hatut nenek dia tak percaya kepada kebangkitan. Orang yang salah faham pula, dia duduk main dengan orang mati boleh bagi pula pertolongan. Jadi banyak sangat masalah. Baiklah, ayat-ayat ni, ayat tu memang cerita orang kafir. Tapi dalam mafhumul ayat, dalam kita mengkaji ayat, mengambil iktibar daripada ayat, kita kena sentuh perkara-perkara ini. Mari kita pergi kepada ayat 37. Ahum khairun am qawmu tubba' wallazina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Ahum khairun am qawmu tubba'. Mengapa mereka masih berdegil dalam kekufurannya? Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalan ataupun kaum tubba'? Apa dia tubba' ni? Tengok nota di bawah. Kaum tubba' ni dia kata yakni penduduk negeri Yaman tua. Dia panggil Himyar. Ni buat Yaman lama ni. Jadi dalam ayat ini Allah SWT munasabatul ayah. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala buat bandingan cerita kepada kita tentang kebinasaannya kaum Fir'aun. Fir'aun dengan kuncu-kuncunya. Fir'aun ni agak jauh, duduk di Mesir. Mesir jauh. Nak pergi ke Mesir, kena naik laut dulu baru sampai sana. Atau naik kapal terbang. Allah Ta'ala nak dekatkan sikit dia punya contoh. Yang ni kebinasaan kaumnya lebih dekat kepada kamu. Hei Quraisy, nak bandingin Fir'aun tu jauh Mesir, aku bagi dekat. Siapa dia? Iaitulah kaum Tubba'. Kaum Tubba' puak-puak Yaman. Yaman ni satu tanah je dengan Arab ni. Dengan puak-puak Mekah ni satu tanah je. Dia boleh naik unta yang pergi. Itu dia panggil Tubba'. Ulaika kaum Tubba' fa innal Arab, orang Arab ni kuat Quraisy lah masa tu, yatasama'un, sentiasa mendengar tentang kehebatan kaum Tubba', Raja Tubba' dan kaum-kaum dia daripada Ahlul Yaman. Dan ramai di kalangan mereka yang menyaksikan
kesan-kesan peninggalan kaum Tubba di dalam musafir mereka. Jadi puak-puak Arab dia pergi rihlatus syita'i was-sayf tu kan. Dia tengoklah puak-puak Yaman ni. Maka Allah Ta'ala nak memperdekatkan sikit kepada Quraisy. Ahum khairun am qaumu Tubba. Jaga kita guna Tubba. Tahu tak? Yaman selalu dengar. Tubba tu nama raja pemerintah dia, nama dia Tubba. Tubba taba'ain. Mudah ya dia. Jadi Tubba ni, siapa dia buat Tubba ni? Zahaba adadum minal mufassirin. Yang ni tanda pelajar. Beberapa orang ulama tafsir mengatakan bahawa Tubba gelaran kepada Raja Yaman. Raja Yaman gelaran dia Tubba. Wa qila liman malaka minhum, di antara yang memerintah mereka tu Sabak, Himyar, Hadramaut. Raja dia nama Tubba. Sebagaimana Raja Parsi nama dia Kisra. Maharaja Parsi gelaran dia apa? Kisra. Raja Rom, nama apa Raja Rom? Kaisar. Tulis kita di nota tu. Parsi nama dia Kisra. Rom nama dia Kaisar. Kisra, Kaisar, dekat-dekat tu kan. Habasyah Najashi. Apa lagi? Muqawqis, Mesir. Maknanya itu gelaran maharaja dia tu gitu. Macam kita sini lah. Raja kita ni panggil yang di Pertuan Agong. Maknanya itu dia panggil jawatan. Nama dia lain. Jadi Raja Yaman tu nama dia Tubba. Allah Ta'ala buat bandingan yang Tubba. Walladzina min qablihim. Dan golongan yang sebelum daripada Tubba. Seperti Pu'ad, kaum Samud, itu atas pada Tubba lagi tu. Ad dengan Samud lebih dulu daripada Tubba. Wa mimman qala minas salaf, ada juga di kalangan ulama salaf mengatakan Raja Tubba tu beriman. Raja dia beriman. Tapi kaum dia tidak. Pasal tu dia kata khassa ba'dul mufassirin qaum Tubba huna bi qaumin Sabak. Ada macam-macam lah ulama tafsir ni. Ada kata kaum Tubba di sini kaum Sabak. Laqad kana li Sabain. Puak Sabak tu kafir. Ada macam ni. Dalam hadis tulis ni pelajar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Tubba'un rajulan salihah. Raja Tubba masa tu seorang laki-laki yang soleh. Ala tara anna Allah azza wa jalla zamma qaumahu wa lam yazummahu. Allah Ta'ala dalam ayat ini mencela kaum dia tapi Tuhan tak cela Tubba. Maknanya Tubba tu soleh, beriman, kaum dia yang kafir. Asar kata-kata Aisyah ni akhrajahu Abdul Razzaq fi tafsir wa min tariqihi Al-Hakim fil Mustadrak. Pengkaji muhakkik mengatakan rijaluhu thiqat. Alhamdulillah. Mana asar Aisyah ni jelas boleh diterima. Tubba raja dia tu beriman tapi pengikut dia tu kafir. Boleh ke lagu tu? Ada Malaysia ni pun berapa peratus non muslim yang duduk di bawah pemerintahan tuanku yang beragama Islam. Jadi ada lagu tu. Waktu Nabi dulu pun ada. Yang Yahudi ada di Madinah. Ada juga. Baiklah. Kita pergi kepada ayat yang kita baca tadi. Ahum khairun am qaumu Tubba walladzina min qablihim
dan orang-orang dulu daripada dia, ahlaknahum innahum kanu mujrimin, dan orang-orang yang terdahulu dari mereka, orang-orang itu semuanya kami telah binasakan kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Puak berdosa ni, puak yang buat benda yang tak baik, maka dia berdosa. Ma'annahum khairum minhum ahlaknahum. Allah kata, hey Quraisy, Tuba lebih baik daripada kamu. Pembangunannya, teknologinya, tapi mereka binasa. Habis kamu, kalau kamu mujrim, buat benda tak baik juga macam Tuba, kamu juga akan binasa. Kamu juga akan binasa sebagaimana mereka. Mari zaman kita hari ni, kafir-kafir zaman kita hari ni dan orang-orang yang kerah kepala ikut kafir juga akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang ni kita pindah pula kepada dalil. Munasabahnya setelah Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang keengkaran puak-puak kafir Quraisy kepada Allah Azza wa Jalla, dia engkar. Allah Ta'ala sifatkan mereka kaum yang lemah, nak banding dengan orang dulu. Maka ayat ini, ayat 38 dan ayat 39, Allah nyatakan ad-dalilul qati', dalil yang putus, ala sihhatil qawli bil ba'thi wal qiyamah, ia menunjukkan kepada benarnya pandangan ia mengatakan akan dibangkit, manusia akan dibangkit semula dan juga kiamat akan berlaku. Ini uslubul Quran. Bila kita condemn pandangan-pandangan yang salah, kita isbat, kita bawa pandangan yang jelas, yang betul, supaya orang boleh faham, orang boleh menguatkan keyakinan. Ini uslub dakwah. Kita para pendakwah, bila kita nak condemn benda-benda yang tak baik, kita kena mantapkan hujah-hujah, nak menguat dengan kuat dengan dalil yang jelas bahawa ini yang terbaik, yang patut kamu ikut. Alhamdulillah. Baiklah, kita pergi kepada hujah. Ia menunjukkan kepada sihhatil qawli bil ba'thi wal qiyamah dengan ayat 38. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan tidaklah kami menjadikan langit dan bumi serta yang ada di antaranya secara main-main, tidak. Apa maksud ayat ini? Tengok nota di bawah. Tuan Syekh Pimpinan Ar-Rahman senang je dia kata. Penjelasannya, kamu tengok kepada nota kaki nombor 947. Dia tak mau ulang balik. Sebab tu kitab ni nota kaki dia berterusan. Dia tak kira setiap muka surat, tak. Dia kira daripada awal nota kaki dia tu bersambung. Sebab senanglah nak rujuk macam ni. Tengok 947. Apa dia nota kaki 947? Tengok di belakang. Muka surat 666. Allah Ta'ala menjadikan seluruh alam dan segala yang ada padanya yang demikian indah dan menakjubkan bukanlah untuk hiburan dan permainan, tetapi dengan tujuan dan hikmah-hikmah yang telah ditentukannya, terutama sekali untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, yang menjadikannya serta beribadat kepadanya. Oleh itu kajilah dan selidikilah segala yang ada di bumi dan di langit untuk mendapat faedah-faedah yang besar. Kemudian gunakanlah dia dengan sebaik-baiknya serta bersyukurlah akan nikmat Allah yang tidak terhingga. Ini mana Allah Ta'ala ajar kepada kita matlamat. Allah Ta'ala jadikan langit dengan bumi bukan la'ib, bukan sia-sia. Ada tujuan, ada objektif,
ada maksud dia yang tersendiri. Ingat, jadi kalau kita ni tak fikir, tak ada. Kita sama dengan macam ayam daging. Ayam daging diberi makan 24 jam. Tujuan dianya nak suruh besar. Dalam masa sebulan ke? Kau lebih. Boleh kerak, boleh potong sembelih. Itu ya kita. Lah, kita manusia ni ada agenda besar. Kita dilahirkan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita jadi macam manusia seperti ayam daging yang tidak ada faedah. Jangan kata. Allahu Akbar. Tuan-tuan, pelajar tadabbur, tanda. Ayat ini kita tafsir juga dengan ayat Sad, suratus Sad, ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la batila. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Tuhan kata, aku tak buat langit dan bumi ni batil, tak ada faedah. Zalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Itulah sangkaan puak-puak kafir, celamakan nerakalah bagi puak kafir itu yang telah mengingkari kebangkitan semula. Dan juga ayat ini ditafsir dengan surah Al-Mu'minun. Tanda pelajar, surah Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu sangka bahawa kami jadikan kamu itu abas, sia-sia? Kamu tidak kembali kepada Allah? Dan ayat ini ditafsir dengan ayat tanda surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia ni kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah Taala kata, aku tidak jadikan makhluk ini la'ibin, main-main saja, la abasa, sia-sia saja. Tidak. Untuk apa? Dijawab dengan ayat surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Menarik para pelajar sekalian, itu dia panggil tafsirul Quran bil Quran. Quran itu ditafsir dengan Quran sendiri. Jelas kepada kita susunan ayat yang begitu menarik untuk kita tadabbur kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri kita ini. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami menjadikan keduanya. Siapa dua tu? Langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, isi kandungan dia, melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar. Apa dia perkara yang benar itu? Tengok nota 1622. Perkara-perkara yang benar itu di antaranya kepercayaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Kita percaya, beriman, yakin, benar. Kepatuhannya kepada undang-undang Islam. Aku percaya ada Tuhan, tapi maya apa tidak, halal haram tak peduli. Tak. Percaya, patuh. Dan peraturan yang Tuhan tetapkan untuk kebahagiaan seseorang itu. Ingat. Peraturan itu undang-undang. Suratan amal yang ditulis oleh malaikat. Dan pembezaan di antara orang yang berhak mendapat nikmat yang abadi dengan orang-orang yang berhak mendapat azab seksa. Kita ingat. Jadi Allah Taala bawa dalil dunia ni, Allah Taala nak nyatakan hikmah, kebijaksanaan, keadilan Allah Azza wa Jalla. Maka kita diperintahkan supaya mengabdikan diri kepada Allah wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu. Jadi Allah Taala nak uji kita dengan apa? Dengan arahan, larangan. Ada arahan, membuat, selamat.
Ada larangan kamu tinggal, selamat. Melanggar, cari pasal. Itu dia dalam kita ujian ni, dia ada dua arahan, larangan. Satu lagi Allah Ta'ala beri kepada kita kewajipan dan fadilah. Mana kewajipan, benda yang wajib mu kena buat. Hak ni kalau tak buat berdosa. Satu lagi Allah beri kepada kita fadail. Dia panggil nawafil, perkara sunat. Jadi bagi kita ahli ibadat, tanda ni pelajar, bagi kita ahli ibadat, perkara sunatlah yang membezakan antara kita dengan kawan kita. Amalan sunat yang membezakan di antara kita dengan kawan kita. Kita dua ni sama-sama pergi masjid. Tapi kita nak keluar daripada rumah, kita dah ada wuduk. Dalam perjalanan tak ada lara, bercakap, zikir. Siapa di masjid kita semaya sunat tahiyyah, semaya sunat qabliyah, duduk zikir, baca Quran. Kawan kita pergi masjid juga. Tapi duduk atas motosikal nak pergi masjid, berkebur, siapa tangga masjid, duduk main buah. Orang komak baru naik. Sama ke tak sama? Tak. Tulis pelajar. Allah Ta'ala uji sama-sama kita orang yang beriman bin nawafil dengan amalan-amalan sunat. Jadi amalan sunat yang membezakan antara kita sesama kita. Keimanan yang membezakan antara kita dengan orang bukan Islam. Sama-sama orang Islam, Allah Ta'ala bezakan kita dengan apa? Dengan taqwa, dengan wara', dengan amalan sunat. Allahu Akbar. Mari kita mantapkan amalan kita, mantapkan akidah kita, murnikan akidah kita daripada perkara-perkara yang boleh merusakkannya, seperti mendatangi dukun-dukun, ahli-ahli bomoh-bomoh yang duk percaya meramal ke benda gaib, pergi duk minta pertolongan dengan syaitan, dengan tunggu kayu. Ini semua ni benda-benda yang merusakkan. Ataupun dalam perjuangan kita, perjuangan yang menentang syariat Allah Ta'ala, ini juga merusakkan. Ini baik. Allah Ta'ala nak nyatakan kebenaran, tapi ingat, di akhir ayat ini sangat membahaya. Allah kata apa? وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. Dalam tafsir kata aktsarul musyrikina billah. Keramai puak-puak kafir terhadap Allah Ta'ala itu tidak tahu bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan langit dengan bumi dengan benar. Mereka akan dibangkitkan semula. Mereka akan dibalas semua apa yang mereka lakukan. Oleh kerana mereka tak beriman, oleh kerana mereka kerah kepala tak mau dengar kata, maka mereka hidup sebagai manusia, sebagai makhluk yang biasa hidup, tapi mereka tidak berfikir tentang apa matlamat hidup, kenapa Allah Ta'ala ciptakan kita untuk hidup, dan apakah perjalanan kita yang seterusnya ke alam yang abadi. Allahu Akbar. Jadi kita, oleh kerana kita tak mikir, kita jadilah lagu ni. Ayat ini ditambah lagi tafsir huraian dia dengan surah Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Di ayat ni lebih detail. Allah Ta'ala kata, mu tak mikir ke? Allah Ta'ala tak ciptakan langit dan bumi dan antara keduanya kecuali dengan benar. Sebagai hujah, sebagai bukti, sebagai dalil. Sehingga pada satu tempoh masa, apabila Israel diizinkan oleh Allah untuk tiup serunainya, maka berlakulah kiamat, binasalah dunia ini. Tapi apa boleh buat? Wa inna katsiran minan nas. Ayat ni tu kata, walakinna aktsarahum. Aktsarahum ay dalam tafsir Rum, ayat 8, wa inna katsiran minan nas, ramai di kalangan manusia tak percaya kepada jumpa Allah. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kita ni ditinggal oleh Allah, daripada berfikir menjadi manusia yang berfikir, manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tamaklah para pelajar huraian ayat kita secara ringkasnya.
ayat 34 sehingga 39. Sekarang kita berpindah kepada mencari, mengorek, memetik fawaid al-faedah daripada ayat yang kita baca ini. Kita tengok ayat yang pertama, ayat 34, inna haula'i la yaqulun. Puak-puak kafir itu akan berkata. Dia kata apa? Dia akan keluar perkataan yang mengikut kepahaman dia. In hiya illa hayatuna dunya. Kita ni hidup sekali je, bukan dua kali. Tanda para pelajar sekalian, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita bahawa orang-orang yang degil, orang yang tak mau berfikir, orang yang ada kepahamannya tersendiri memang sukar untuk kita ubah kepahaman mereka. Payah sekali. Sukar. Sebab dalam kepala dianya tak ada mati. Tak ada hidup kali yang kedua. Tak ada hidup kali yang kedua. Jadi hidup main lagu tu. Inna haula'i la yaqulun. Mereka akan kata tak ada hidup balik yang kedua. Jadi kita hari ni para pelajar sekalian, jangan ikut jejak langkah puak-puak kafir yang menyumbat telinga dia daripada mendengar nasihat. Mendengar nasihat. Kita bila orang bagi nasihat, buka dulu telinga. Buka dulu telinga. Dengar dengan baik. Kemudian kita fikir, hujah dia bawa tadi nampak mantap. Dia bawa ayat Quran, dia bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa huraian para ulama yang muktabar. Barulah kita rasa macam tu. Tapi kalau kita set dalam kepala kita, tak boleh dengar dah orang ni. Dia bawa hujah yang paling mantap dalam dunia ni pun tak jadi. Sebab hati kita telah kunci. Kan? Wa inna haula'i la yaqulun. Apa orang cakap pun itulah yang dia akan cakap. Mu ni tak boleh pakai. Itu je lah. Siapa awak? Ini bahasa orang sekarang. Maka ayat ini menyentak kita bahawa puak kafir yang kerah kepala tak mahu terima hujah, maka mereka tetap akan berkata mengikut apa ada kepala kita. Kita orang beriman belajar daripada ayat ini, jangan ikut jejak langkah mereka. Bila orang bagi nasihat, bila orang bagi tahu hujah-hujah yang mantap daripada Quran dengan sunnah dan tafsiran para ulama yang muktabar, kita buka minda kita. Kenapa mau cari yang pelik? Kenapa mau ambil jalan yang berisiko? Sedangkan jalan yang selamat ada di hadapan kita. Jalan selamat apa dia? Amalan kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dihuraikan oleh para ulama sudah semestinya. Jalan yang berisiko, ambil orang daripada mimpi-mimpi yang pelik-pelik, kan? Hidup main gosok kubur dan sebagainya, itu jalan yang berisiko. Kalau kita nak kata khilaf pun khilaf lah, tapi bantahan tu kuat. Jangan duduk main-main. Kita pindah ke faedah yang kedua. Puak kafir ni apa hujah dia? Tengok ayat 36. Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Bawa mari tok nenek kami kalau betul. Kalau kamu betul bawa mari. Jadi puak-puak kafir ingat ke tak jawab soalan tu. Kan? Allah Ta'ala tak jawab soalan puak kafir tu. Bawa mari tok nenek kami ni. Jadi mana ada nenek dia balik semula? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala bawa mari kepada kita hujah, analogi bandingan. Ahum khairun am qaumu tubba. Quraisy bercakap tu tengok kiri kanan. Mu kata tak ada dalil, tak ada hujah, tok nenek kami tak pernah balik. Mu tengoklah kaum-kaum yang lebih kuat daripada kamu. Kaum Tubak dekat je Yaman tu dengan kamu. Mereka juga binasa. Walaupun mereka kuat. Sedangkan kamu ya ahli Mekah, la tu'rafuna. Orang luar tak kenal apa buat mu ni. Tapi oleh kerana ada Kaabah je, mereka jadi orang didatangi oleh orang-orang luar kerana Kaabah itu. Tapi kalau kata kehebatan Quraisy, Abu Jahal dengan geng dia tak hebat. Jadi kita kena ingatlah di sini bahawa
Jangan duk main hujah tok nenek, hujah kitanya, kita kena mantapkan hujah kita dengan kita. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min ahlaknahum. Quraisy lebih baik ataupun kaum Tubba' atau orang dulu? Mereka juga telah kami binasakan. Jadi kata di ulama tafsir, ini yang kita dah bincang tadi, ta'liqul ihlak biqaumi Tubba'. Allah Ta'ala letakkan kebinasaan tu kepada kaum Tubba'. Tak masuk dia. Menunjukkan bahawa Tubba' sendiri itu selamat. Selamat. Dan kebinasaan kepada kaum dia saja. Kebinasaan kepada kaum dia. Ini faedah ini diistimbak oleh Al-Wazir Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala. Dia kata Tubba' sebagaimana disebut oleh Aisyah, rajulun salih. Raja dia tu salih. Tapi pengikut dia tu jahat. Pengikut dia tu mujrimin. Maka kita mengatakan bahawa tak semestinya pemimpin tu soleh, rakyat dia semua soleh. Tak juga. Ada pemimpin yang baik, tapi rakyatnya tidak baik. Ataupun sebaliknya. Pemimpinnya jahat, rakyatnya baik. Ada juga begitu. Jadi kita hari ini, biarlah kita nak dua-dua. Kita nak pemimpin kita baik, rakyatnya baik. Pemimpin selamat, rakyat selamat. Kita nak macam tu. Tapi ada juga rakyat baik, pemimpin tak baik. Ataupun sebaliknya. Kena jadi orang baik belaka buat kita ni. Faedah yang keempat. Ayat yang ke-38. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Allah kata, aku tak jadi langit dengan dunia dengan bumi ini sia-sia. Tak ada matlamat, tak ada tujuan, tak ada objektif. La. Di sini kata ulama tadabbur, ayat ini menunjukkan kepada af'alullahi muhkamatun. Semua apa yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala buat itu mempunyai hikmah dan maslahah. Sebab Allah Ta'ala nafikan perbuatan dia abasa. Tak ada. Hikmah apa buat nyamuk menyusah orang? Allah Ta'ala buat nyamuk, buat apa-apa ni, ada hikmah belaka. Nak suruh kita bersih kawasan kita. Kalau kita bersih kawasan kita ni, nyamuk-nyamuk pun tak ada. Ada ke denggi? InsyaAllah tidak ada. Tapi kalau bawah pondok kita penuh dengan air ca, tahu air ca? Air ca ni air kotor lah. Nyamuk suka benda lagu tu. Jadi jangan buat. Jadi maknanya banyaklah kalau kita nak tengok semua apa yang dicipta oleh Allah Ta'ala besar kelebihan. Kadang-kadang kita kata kenapa Tuhan buat benda-benda hayawan berbisa ni? Kalau dia gigit orang sakit, kita nak tanya boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada hikmat di sebalik semua penciptaan dia. Yang terakhir, yang kelima, Allahu Akbar. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Allah Ta'ala nyatakan bahawa aku jadikan langit dengan bumi ini semuanya dengan hak. Tadi kita sebut tentang hikmah. Hak maknanya Allah Ta'ala buat ada kepentingan yang tersendiri, iaitu Allah nak tengok siapa yang melaksanakan tugas dia selamat, siapa yang melanggar perintah Allah Ta'ala, melanggar hak kebenaran, maka mereka akan binasa. Jadi kita kena ingatlah, ma khalaqnahuma illa bil haq, tapi walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ramai juga di kalangan manusia yang tak faham. Jadi kita nak selamat ke tak nak selamat? Nak selamat? Kita kena faham ayat-ayat Allah melalui kita belajar ilmu tadabbur, ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu akhlak, ilmu tasawuf ni. Kita nak memahami ayat Allah untuk apa? Supaya kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di
di akhirat dengan kita belajar Al-Quran dan tadabbur Quran ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 40 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.